Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita masuk ke dalam bab baru di dalam himpunan hadis-hadis hukum dalam Bulughul Maram. Babul wudu, bab wudu. Perkataan wudu dengan didhammahkan wudu, wudu, waw tu didhammahkan wudu, bermaksud adalah perbuatan mengambil wudu. Air wudu tu kita sebut air wuduk lah dalam bahasa Melayu, tapi air tu di segi bahasa Arabnya dia boleh sebut dengan wadu. Dia bubuh bagi atas, bagi fathah. Kalau wudu, perbuatan wudu tu, wadu maksud air yang mana kita ambil wudu itu. Dan wudu merupakan syarat yang terbesar dalam menentukan kesahihan salat. Dan Allah Azza wa Jal syariatkan ibadah kepadanya dengan ada sistem. Sebelum nak masuk takbir Allahu Akbar dalam salat, Allah suruh kita menyucikan diri dahulu. Dan Nabi SAW menyebut dalam hadis Imam Ahmad, dalam sebahagian riwayat, la yuhafizul wudu, la yuhafizu ala wudu illa mu'min, la yuhafizu ala wudu illa mu'min. Tidak menjaga wudu melainkan dia satu orang mukmin. Dan kita sebut sikit pasal wuduk ni sebelum masuk hadis-hadis ni, kerana benda ni tiap-tiap hari kita ambil. Macam saya, tuan-tuan, bila tiap-tiap hari buat ni, kadang-kadang dah tak perasan dah. Sambil-sambil dia tengok-tengok dah basuh kaki dah. Masa bila kita basuh tangan pun tak ingat. Bila kita habis wuduk tu, kalau kawan pergi kacau sikit, tadi aku tengok hang kan basuh tangan. Betul ya dia dah. Menunjukkan apa? Menunjukkan kita tidak hadir. Kita tak hadir. Pasal macam dah biasalah. Masa macam kita tiap hari duk bawa kereta tu, kita pun tak ingat lah masa bila kita bubuh gear, sebab terlalu biasa. Sedangkan apabila kita tengok dalil-dalil menunjukkan wudu itu sendiri adalah merupakan satu ibadah. Benar ia merupakan syarat kepada salat, tapi ia sendiri merupakan satu ibadah yang mempunyai kelebihannya yang tersendiri, yang akan kita sebutkan insya-Allah. Dengan itu maka Allah syaratkan kena berwuduk, ablution. Kita ambil wuduk dulu. Saya pergi ke Jepun, tengok dia punya shrine, tempat-tempat rumah-rumah ibadat dia Shinto. Dia pun buat macam di luar tu, sebelum nak masuk ada tempat macam kolah ada cedok untuk basuh muka, basuh apa sebelum masuk.
Kerana normal manusia ni apabila dia nak pergi buat benda yang elok, nak pergi menghadap ataupun nak jumpa orang penting, dia persiapkan diri dia. Kita kata ada orang besar nak nyembah, bangkit-bangkit tidur pergi terus, gigi tak gosok apa-apa pergi dengan muka berlemuh tu, air liur basi kiri kanan, kata nak jumpa saya. Orang tak buat kerja macam tu, melainkan orang kata dia ni tak apa betul. Maka bila nak salat, Allah syariatkan wudu supaya menyiapkan diri. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, baginda menyebut, ala adullukum ala ma yarfa'ullahu bihi darajat wa yukaffiru bihi al-khataya. Nabi kata, mau tak aku tunjukkan kepada kamu apa yang menyebabkan Allah mengangkat darjat dan memadamkan dengannya khataya, kesalahan-kesalahan kita. Setiap yang hidup ni adalah salah kita pada Allah Ta'ala. Setiap masa, antara nak boleh subuh dengan zuhur, zuhur ke asar, manusia ni banyak buat salah. Kalau dia tak salah dengan tangan kaki dia, dengan mata dia, tak salah dengan mata tangan kaki dia, dengan mulut dia, tak salah, salah dengan apa yang menjadi mainan di dalam pikiran dan juga dalam jantung hati dia yang mungkin dimurkai oleh Allah, daripada bongkar, riak, takabur dan seumpamanya. Dan hidup ini macam mana yang kita sebut selalu, ceritanya banyak. Ada orang jadi imam, jadi mufti, jadi menteri, ada kerja engineer, ada jadi doktor. Cerita yang banyak, tapi kesudahannya yang sama, iaitu mati. Semua orang mesti mati. Kita pun dengar tentang kematian. Hebat mana, besar mana, makan sebaik mana, doktor seramai mana, mati. Dulu ada ahli syair zaman Baghdad. Dia syair ni taklah bagus sangat, taklah boleh kita sampai macam dia. Orang mari berubat dia, dia kata, qablaka alaja at-tabibu, qablaka alaja at-tabibu al-marida famata at-tabibu wa 'asha al-maridu. Sebelum kau ini telah ada doktor yang berubat pesakit, doktor mati, pesakit hidup lagi. Dia ni jenis ni sikit lah, tapi kadang-kadang hak dia kata tu memang betul. Doktor pesan kita jangan ni jaga kesihatan, jangan makan ni. Dengar cerita doktor tu mati dulu. Ada. Bukanlah maksud kita tak boleh, kita kena jaga kesihatan, agama suruh. Tetapi nak ceritanya sehebat mana manusia pun mati. Tak mati kerana sakit, mati kerana bab-bab lain. Orang langgar dia, orang bunuh dia. Tak mati kerana penyakit, mati kerana terkejut. Ada cerita banyak dalam dunia ni. Pengakhirannya sama, iaitu mati. Bila berakhir mati, dia tak tanya dah pasport bawa mai ke, visa dah cop ke. Dia tak tanya. Tak cop pun dia kena lalu custom juga, immigration juga. Kata Sat, saya tak ada ni nak balik Sat. Tak ada masa. Semua sama, mati. Dia tak tanya dah hari ni ada bawa macam mana, akaun ada ke, bawa simpan berapa, dia tak tanya. Dia tanya banyak mana pahala, banyak mana dosa. Siapa yang pahalanya mengatasi dosanya, maka dia selamat.
Siapa yang sebaliknya, maka wal'iyadzubillah, maka hidup kita di dunia ini, apa pun jawatan kita, jangan fikir kata orang tu jawatan ustaz, imam, mufti, tempat buat pahala semua, tak. Mungkin tempat buat dosa kalau tak kena cara. Mungkin orang yang kerja sapu sampah di tepi jalan lebih banyak pahala. Allah Azza wa Jal suruh kita kumpulkan pahala, kurangkan dosa. Dia bagi tahu kepada kita apa benda yang boleh dapat pahala. Quran datang, sunnah datang bagi tahu. Dan dia bagi tahu apa benda yang boleh menghapuskan dosa. Tapi Nabi bagi tahu semua anak Adam, kullu bnu Adam, semua anak Adam, kullu bni Adam, semua anak Adam buat salah. Tak ada yang tak buat salah. Oleh kerana semua kita buat salah, semua kita memerlukan perkara yang memadamkan dosa dan salah. Nabi ajak banyak benda sekian selain daripada istighfar dan seumpamanya. Kata baginda, mau tak aku tunjuk apa yang dengannya Allah angkat darjat dan padamkan dengannya dosa? Apa dia? Dalam hadis ni Nabi sebut 3 perkara. Yang pertama, isbaghul wudu fil makarih, yakni menyempurnakan wudu pada masa yang kita tak suka. Masa bila tak suka ni, Allah, tengah-tengah malam bangkit pergi ambil wudu. Boleh mata dah kena ayak, hilanglah mengantuk, pergi ambil wudu. Sebab nak salat malam. Pagi-pagi tidur bagus pun yang kita tidur, kita bangun daripada tidur, pergi ambil wudu sebab nak pergi masjid, nak salat. Semua tempat tu siapa pun tak suka kena air masa tu. Semua kalau boleh nak tenggelam dalam tidur. Yang ni mengangkat darjat dan memadamkan dosa. Negeri kita ni dia tak berapa rasa sangatlah negara kita ni. Tapi kalau tuan-tuan duduk di negara Arab yang ada musim sejuk, negara bukan Arab sajalah, negara lain juga yang ada musim sejuk, Allah, teringat air pun sejuk dah. Siapa pernah duduk? Saya pernah duduk di Jordan. Kalau kena mari musim sejuk, katil itu pun jadi rasa sejuk, semua penjuru nak pegang sejuk lah. Tambah kain cotton macam kain cotton yang macam kita biasa pakai ni, tak boleh buat cadar tu, sejuk. Macam mana orang hak bangkit pergi dengar azan, pergi salat. Ini semua mengangkat darjat dan memadamkan dosa. Sama juga orang yang sakit. Allah, nak boleh ambil wudu susah, nak ambil bilik air tu ketar-ketar. Walaupun kita tengok itulah, dan jadi macam ni nak ambil wudu pun susah. Pada satu sudut susah, betul, tapi pada satu sudut ia memadamkan dosa. Allah ni maha adil. Dia buat kita ni hak mana payah, dia bagi pahala, dia padamkan dosa. Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid, banyak langkah pergi ke masjid. Hak tu angkat darjat, padamkan dosa. Langkah pergi masjid, langkah pergi masjid. Ada orang kadang-kadang seminggu tak pergi masjid, tunggu Jumaat pula kan. Tu yang tu imam kena salam dengan dia, jumpa pula minggu depan. Tu betul. Ada jumpa pula tahun depan, raya jumpa. Teruk. Wa intizarus salati ba'da salati, dan tunggu salat selepas salat.
Kadang-kadang kita orang kerja ni payahlah sikit, tapi yang tunggu hari maghrib, tunggu sembahyang isyak, dalam tempoh itu Allah padamkan dosa, angkat darjat. Darjat ni Allah angkat ni di sisi Allah. Di sisi manusia ni nak buat apa tuan-tuan? Darjat ni kadang-kadang orang bagi gelaran macam lah kan, Tan Sri, tak apalah geran dunia, Datuk Sri, Datuk lah apa, semua orang dapat Datuk, orang tak panggil dah, dia marah kan. Ini semua belum tentu. Satu sudut tak apalah pihak yang memberi, tapi kadang-kadang satu sudut benda tu bukanlah betul sangat, bukan semesti yang ada pangkat tu bagus sangat. Mungkin kerana dia duit lebih ke, mungkin, tapi belum tentu di sisi Allah dia tinggi. Tambah zaman sekarang kita pun heran, ramai orang dapat datuk kan. Ada orang tak pernah berjasa di satu negeri mana pun dapat datuk negeri tu. Kita pun heran, kok mana? Pasal zaman ni zaman yang macam tu lah. Tengok apa cerita berita dulu, budak tu umur berapa dapat datuk kan. Ada gangster itu ni apa yang lepas dapat datuk. Jadi kita semua pakai dapat belakang lah, ada cucu dapat datuk. Apa nak herangat? Tak apalah, tapi artinya itu bukanlah lambang kemuliaan. Lambang kemuliaan kita dengan Allah Ta'ala. Tuhan mulia kita. Bila Allah mulia kita, tak ada pangkat apa pun tak apa. Orang panggil cik ya, orang panggil apa pun tak apa. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW menyebut, sebelum kita baca hadis itu, innallaha la yaqbalu salata ahadin idza ahdatha hatta yatawadda. Dalam hadis Bukhari, sesungguhnya Allah tak terima wuduk solat seseorang kamu apabila dia berhadas hatta yatawadda, sehingga dia berwudu. Jadi nak kena sempurnakan wudu. Al-wudu'u syatrul iman. Wudu separuh daripada iman. Sebab iman ni, masuk wudu ni pembersihan. Orang mukmin bila salat dia membersihkan ruh. Wudu dia membersihkan ruh juga, tapi dia ada unsur membersihkan luaran diri kita. Ini penting. Sebab orang Islam ni kadang-kadang dia fikir soal ruh ya. Yang penting kita iman kena kuat. Negeri kita kotor, negeri kotor. Tuan-tuan, bukanlah sendiri orang Islam, negeri India pun kotor juga. Marah geng India ni. Sebenarnya saya cerita betul, dia buat marah betul. Negeri tu kotor. Tuan-tuan pernah pergi, tuan-tuan tahu. Kalau setakat nak makan kat kedai dia 3-4 kali kita fikir. Dia orang masak, dia pakai apa nama, najis lembu tu kan, dia bahan bakar, dia bakar. Saya pergi satu kedai lah. Kedai ni di kawasan Islam lah. Tengok hak lain nak makan tak lalu, tengok cara tu, tangan tak basuh apa semua. Tak apalah, kita minta telur, kita makan roti slice roti ingat duduk dalam Mekah tu, okey kan. Dia duduk masak susu ni, dia duduk pegang najis lembu tu lah, yang kering tu, dia duduk bakar dia. Kita order, dia pergi terus ambil roti buruh dalam pinggan tu dengan tangan tu juga tak basuh. Dia kira zat tambahan lah. Macam-macam. Saya ingat saya pernah pergi India. Saya pergi India sekali, seronok minum susu lembu susu lembu dia fresh. Yang lain dia ingat minum tak jadi, yang ni minum susu lembu perah.
ada budak Malaysia dia tolong beli kan, di rumah dia saya tumpang. Tiap hari saya bagi duit minum susu. Saya tanya, ni baguslah minum. Saya tanya, satu hari saya turun, saya duduk pergi masjid ni macam ada dua jalan, satu jalan kat ni, satu jalan pergi satu lagi. Satu hari saya pergi ke belakang, saya tengok orang perah susu lembu. Sambil dia duduk perah susu lembu tu duduk buang najis tu. Tak masuk tu. Saya kata teruk tu, nasib baiklah dia pun tak beli susu tang ni kan. Lepas balik semayang apa semua, saya naik. Saya tanya, hampa duk beli susu di mana? Dia kata, oh macam ni, kalau ustaz jangan pergi jalan ni, jalan satu lagi pergi ada dia, di situ dia jual susu. Oh, kata kena dah. Saja nak cerita betul. Negeri dia pun tak bersih. Tapi Islam ni dia pentingkan kebersihan. Itu yang saya selalu sebut. Bertimbun-timbun kitab di Mesir ke, di Jordan ke, di banyak negara orang Islam gagal untuk menjadikan orang Islam Arab itu yang bahas banyaklah sangat masalah fiqh macam-macam ni, bagaimana cara untuk ambil sampah bubuh dalam tong sampah, yang tu pun gagal. Kitab ni jangan tanya punya tinggi, simple, basic benda. Al-wudu'u syatrul iman. Wudu' separuh daripada iman. Kata para ulama yang mensyarahkan hadis, kenapa? Kerana kehidupan beragama ini dua. Satu fizikal kita kena bersih, satu ruh kita, spiritual kita kena bersih. Kita kalau nak sembahyang tengok baju takut-takut ada najis, tapi kita tengok kedai orang Islam, kedai makan orang Islam, sebagainya tak bersih. Pergi di Jepun agama tak ada. Shinto ke apa agama dia pun dia tak tahu. Mati, ada yang lahir Buddha mati, dia ikut mana yang murah. Betul. Sebab kos tinggi bila nak mati, kena bayar. Golongan agama ni kalau tak ikhlas, agama apa pun sama, dia pun akan jual agama. Ada saja kesempatan, tengok budak-budak nak periksa, dia pergi jual kurma jampi dah, ayak jampi dah, kena minum yang ni dulu sebelum masuk, bukan free tu. Semua tu ada orang garu kepala fikir, apa bisnes aku boleh buat? Sebab tu para anbiya, kelebihan mereka, dakwah mereka tak mengharapkan habuan. Kalau semua orang dapat bebaskan diri daripada mencari kekayaan dengan dakwah, kita akan mendengar kaul-kaul yang benar tentang agama, perkataan-perkataan yang benar tentang agama. Kalau semua orang nak cari redha Allah, tapi oleh kerana agama ni boleh untuk diambil kesempatan membina kekayaan diri masing-masing, semua orang cari apa benda yang boleh aku buat untuk mengkayakan diri dengan menggunakan agama. Maka yang jadi mangsa para pengikut yang ikhlas kat bawah ni, habis duit, habis apa, itu yang macam cerita yang Habib Abah itu ni, pakan habis. Orang kata buka baju, buka peti, sebab percaya. Bukan orang Islam saja, agama lain pun berlaku. Dalam Kristian banyak, di Jepun pun berlaku, dan berbagai-bagai lagi. Sebab itu agama datang untuk membersihkan manusia. Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, ini Allah titah pada orang beriman, bukan semua manusia. Idza qumtum ila salat, apabila kamu bangkit kepada salat, telah bangkit pada salat, yakni kamu niat untuk menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, hendaklah kamu basuh wajah kamu. Nanti kita akan bahas dalam bab ni. Wajah ni yang mana? Hidung dengan mulut jaga,
Dai saja ke? Ini menyebabkan fuqaha terpaksa bincang. Kerana Allah suruh faghsilu wujuhakum. Tak mana wajah ni? Lepas faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sehingga ke siku. Akan bahas pula pembahasan para fuqaha. Tangan sampai ke siku. Sampai ke siku tu, masuk siku ke dengan siku-siku sekali. Kita sampai ke masjid tu, masuk dalam masjid ke dekat tiang, dekat pagar masjid dia. Nanti kita akan lihat pembahasan para fuqaha. Wamsahu biruusikum. Sapulah bi itu pada ataupun pada kepala kamu. Pada tu semua kepala ke, sikit pun dah kira pada ke. Pasal ini bahasa Arab. Ba li tab'id ke, apa maksud dia? Nanti kita juga akan bahaskan. Wa arjulakum, dan kaki kamu. Apa tu wa arjulikum? Tapi wa arjulakum dia bagi atas. Maksudnya dia balik pada yang sebelum ni. Basuh kaki. Ni nanti tengok ada qiraat yang wa arjulikum. Pasal apa ada qiraat wa arjulikum? Saya nak tengok ada bab sapu kaki. Ilal ka'bain, sehingga kepada kulalikum. Okey. Dalam hadis yang lain, sebelum kita baca hadis dia ni, saya nak sebut satu dua hadis tentang kelebihan wuduk ni. Nabi SAW menyebut, idza tawadha'a al-'abdul muslim awil mu'min faghasala wajhahu kharajat min wajhi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'. Nabi kata, potongan yang pertama, idza tawadda al-'abdul muslim awil mu'min, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwuduk, apa dia buat? Fa ghasala wajhah. Apabila satu hamba mukmin ni ghasala wajhah, basuh muka dia, kharajat min wajhi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' atau ma'a akhiri qatril ma'. Dia kata bila dia basuh muka, keluarlah daripada semua daripadanya, daripada mukanya, setiap dosa yang mana yang dia tengok dengan mata dia, bersama dengan air itu, atau bersama dengan titisan terakhir daripada air itu. Dosa mata duduk di muka ni pergi. Sebahagian hadis-hadis yang tak sahih, dia menyebut tentang masa basuh muka ada doa dia, masa basuh tangan ada. Ini semua tidak sabit sebenarnya daripada hadis yang sahih. Memang setiap ni dah dijanjikan oleh Nabi akan keluar dosa. Fa idza ghasala yadayhi kharajat min yadayhi kullu khati'atin batashatha yadahu ma'al ma'. Apabila dia basuh tangan dia, keluarlah semua dosa yang mana dilakukan oleh tangannya bersama dengan air, au akhiri qitril ma', ataupun bersama dengan titisan air yang terakhir itu, keluar semua dosa tangan dia. Mungkin orang tanya kita, habis kalau mencuri, okey, lepas mencuri ambil wudu, habis dosa. Dosa ni nanti kita akan bahas. Dosa ni ada apa jenis? Satu, dosa hak kita dengan yang saya sebut dengan Allah, yang ni boleh selesai. Kod kita pergi pegang hak benda tak patut kita pegang, yang ni termasuk dosa-dosa yang antara kita dengan Tuhan. Adapun dosa antara kita dengan hamba, kita minta ampun pada Allah. Umpamanya kita ambil hak orang cara tak benar, kita kena minta ampun dengan Allah, kena langgar. Kita perintah dia jangan ambil orang, dan kita kena minta halal daripada orang berkenaan. Kalau dia kata halal, selesai. Kalau dia kata hang kena bayar lah, ambil, kita kena bayar. Sehingga orang kata seronok juga orang jadi orang hebat-hebat ni, sekali-sekali ambil apa?
Tengok sahabat tiap hari dia tunjuk macam-macam penyelewengan duit sampai berjuta-juta. Lepas pada tu terlepas ke apa, pergi umrah balik buat lebay, dah kaya lah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Aku dah istighfar dah. 10 juta duit orang dalam akaun dia. Dia kata, ustaz kata kalau kita taubat, dosa Tuhan ampun. Taubat, kalau ada harta orang hendaklah kembalikan dia. Sebab tu ada hadis yang kita baca tu, satu orang yang mati syahid, semua kata syahid min ahli jannah, syahid daripada ahli syurga. Nabi kata bal huwa min ahli nar, bahkan dia daripada ahli neraka. Disebabkan satu helai kain selendang yang dia ambil semasa Khaybar. Ini hadis-hadis ni yang kita baca ni membabitkan dosa. Dia pergi pegang had, bukanlah sakit, oh boleh pegang lah, ini satu hal pula. Hamba Allah kadang-kadang tak terpegang benda-benda siapa ke, jadi dosa-dosa yang ni diampun. Fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma' aw akhir qitril ma'. Apabila dia basuh kaki, keluarlah dosa bersama dengan air itu, ataupun air yang terakhir yang mana kaki dia berjalan kepada, hatta yakhruja naqiyan minaz zunub, sehinggalah dia keluar dalam keadaan bersih daripada dosa. Bersih daripada dosa. Okey. Ini kelebihan berwuduk. Tapi bila kita berwuduk tu, kita pun tak rasa bismillah, kita tak rasa masa air basuh tangan kita ni keluar bersamanya dosa. Sebab kita pun cepat tu tak rasa, so kita tak ada feeling. Bila kita baca hadis-hadis Nabi SAW ni, mudah-mudahan kembalikan perasaan kita. Bila kita basuh wudu, kita rasa Masya Allah ni, bukan ni basuh muka, bukan pam, dia basuh muka dia dengan muka orang sebelah kali. Ini pun satu juga kan, bubuh ayat tu dia tekan naik ke muka tu. Basuh muka, dia terasa bahawasanya keluar pada wajahnya dosa. Basuh tangan, terasa keluar daripada tangannya dosa. Mahma siapa pun kita ni, kita mempunyai dosa dengan Allah Azza wa Jalla. Bila basuh telinga dalam hadis lain, dia kata kharaja min udhunai, keluar daripada telinganya dosa. Jadi sebab itu maka dosa-dosa yang banyak ni mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kita. Baca hadis pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in. Akhrajahu Malikun wa Ahmadu wa Nasa'i wa Sahahu Ibn Khuzaimah wa Zakarahu Al-Bukhari ta'liqan. Okey, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kita dah kenal dia dulu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda berkata, jikalau tidak aku membebankan umatku, nescaya aku perintahkan mereka dengan bersiwak, yakni bersugi bersama dengan setiap wudu. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Malik, dikeluar ni yakni di akhraja ni asal perkataan dia apa? Keluar. Tapi keluar ni maksudnya dia terbit, dia sebut, dia riwayatkan. Akhraja, dia hadirkan hadis itu dalam kitab dia. Sebab tu ada orang dia tak faham tu, bila dia baca hadis tentang orang Yahudi, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in, kamu akan ikut sunnah orang sebelum daripada kamu. Ni orang Arab lah, sejengkai demi sejengkai, sahata demi sahata. Hatta law dakhulu juhra dabbin la dakhaltumuha,
sehingga jika sekiranya dia masuk dan lubang bewak pun kamu akan masuk. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Bukhari. Dia pun heran, dia kata, ya limadha ya Bukhari hadha dab qad dakhal limadha akhrajtahu, kenapalah wahai Bukhari, bewak ni dah masuk yang kau keluarkan buat apa? Bukan awak keluar bewak tu, keluarkan hadis. Dia kata riwayatkan oleh Malik, Ahmad, Nasai. Al-Imam Nasai ada dua sunnah. Bila sebut Nasai ni dia panggil Al-Mushtaba. Dia ada Sunan Al-Kubra oleh Nasai, Sunan Kubra oleh An-Nasai, dan ada Al-Mushtaba juga oleh Al-Imam Nasai. Kemudian zakarahul Bukhari ta'liqan, diriwayatkan oleh Bukhari secara ta'liq. Ni bagi hak mengaji hadis ni. Ta'liq maksudnya Bukhari riwayat tanpa menyebut sanad yang penuh. Dia hazafkan sanad, dia hapuskan sanad, dia sebut dalam sahihnya. Maka hadis ni asalnya hadis yang muallaq ni dia tak kuat, melainkan rawi itu terkenal sebagai orang yang memang menjaga hadis, dan kita kena cari sanad dia yang asal. Ni tak apa, ni satu perbincangan yang lain dalam ilmu hadis. Hadis ni Nabi SAW kata bahawasanya Nabi kalau tak teringat takut beban umat dia, dia akan suruh kita bersugi setiap kali berwuduk, yakni setiap kali kita nak salat. Pasal kena Nabi tak suruh, dia kesian kat kita. Kerana Nabi ni laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi ni ambil berat kita, kesian kat kita, kesian. Sebab tu agama yang Nabi ni dia tak mau jadi beban. Ini menyalahi mentaliti sebahagian orang. Dia kata lagi teruk lagi itu bagus agama. Lagi kita pakai fatwa yang berat-berat lagi bagus. Kita habaq dalam bahasa kampung, bagus kat hang, bukan bagus kat orang. Bagus no, maksudnya kalau hang nak pakai hak kerah, hang pakai untuk diri hang. Awak pakai untuk dirimu, bukan untuk diri orang ramai. Kerana agama itu innad dina yusrun. Agama itu mudah. Nabi kata, Nabi bagus orang bersugi ni, tapi Nabi tak buat. Dan Allah bersetujulah dengan apa yang Nabi buat ni. Kalau tidak Allah akan betulkan. Nabi kata laula an asyqa ala ummati, kalaulah tak kerana aku ni membebankan umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli ma'a kulli wudu, nescaya aku akan suruh mereka bersiwak sugi setiap kali waktu wudu. Ini jadi pengajaran kepada orang yang suka ambil yang lebih. Halakal mutanatti'un, binasa orang yang berlebih-lebih. Nabi sederhana. Kita sebab tu apa yang Allah tak wajibkan, kita jangan wajibkan. Sebab kadang-kadang saudara baru masuk Islam, semayang pun tak lepas hari, kita buat kursus ke dia, siap dengan qiyamul lail. Allah, kawan nak boleh bangkit subuh tu pun dah menyalahi kebiasaan hidup dia lah. Kita buat qiyamul lail ke atas. Kita tak. Orang mari, orang pedagang, orang sibuk, baru minat dengan agama, kita suruh dia semayang 5 waktu. Dia siang kerja teruk, saya sekarang nak kembali pada Islam, kerja apa? Saya kerja kontrak. Macam ni lah. Kita kena banyakkan amalan agama. Isnin Khamis puasa. Allah, dia boleh siang letih tengah. Carilah benda lain untuk dia. Senyum banyak, sebut benda yang baik, istighfar banyak bagi kita dia. Sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sebut banyak lagi pintu-pintu syurga ni. Nabi rahmat. Sebab tu kena bijak, supaya kita tak membebankan orang dalam hal agama. Kena semua nak balik pada Allah. Bukan Allah kata satu benda ni saja dapat pahala, banyak benda dapat pahala. Ada orang dia semayang 5 waktu ya, main ngam-ngam waktu, dia tak boleh nak tunggu semayang, dia sibuk rezeki.
kena tunggu kedai, itulah rezeki dia. Tunggu kedai dia pahala. Ini kita baca bab tunggu solat pahala, cari rezeki juga pahala. Nabi tak membebankan. Nabi kata jika tidak membebankan, nescaya Nabi fardukan hal ni. Azan dulu sebenarnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak." Saya aku perintahkan mereka jika takut tidak kerana aku ini membebankan umatku, saya aku memerintahkan mereka dengan siwak. Siwak bermaksud bersihkan mulut dan gigi. Siwak ini tujuan dia apa? Nabi sebut sifat siwak dalam hadis Bukhari. Nabi kata mabharatun lil fam wa mardatun lir rabb, membersihkan mulut dan meredakan Tuhan. Jadi bila kita nak wudu, setiap kali wudu kita siwak, kita bersugi. Timbul perbincangan di kalangan para ulama. Kena sugi dengan kayu arak, kayu yang kita dah tengok tu ke, ataupun sugi dengan apa-apa pun boleh. Di kalangan para ulama dia kata sugi dengan kayu tu lah. Namun sebahagian ramai di kalangan para ulama menyatakan Nabi tak tekankan masalah kayu tu. Yang baginda tekankan matharatun lil fam, membersihkan mulut. Jadi kalau orang tu guna buruh gigi biasa, tak kira lagi guna kain ke, dia guna jari dia ke, dia basuh dengan kain di jari dia, dia bersihkan ke, tapi menghasilkan, membersihkan mulut, menghilangkan bau busuk, termasuk tak dalam makna ni? Termasuk makna ni. Cumanya sekarang ni ada kajian menyatakan bahawasanya kayu tu ada khasiat yang tertentu lah. Wallahu ta'ala alam, tak apalah, bolehlah guna. Tapi tujuan bersugi bukan kerana kayu tu. Nabi bukan kempen kayu, dia kempen kebersihan gigi. Kayu tu macam-macam. Sebahagian orang Arab dulu dia rebuih kayu tu, dia minum, dia kata boleh halang wanita dia melambatkan masa haid dia. Tak tahulah, Allah alam, ni bukan ada hadis. Jadi mereka dulu ni tak ada ubat-ubat perancang ni. Ubat perancang pula, ubat apa? Lambatkan datang period ni, dia minum yang tu lah. Katanya berhasil lah. Tapi tuan-tuan, saya itu yang ditulis dalam kitab lah. Tuan-tuan balik try jadi macam lain, saya tak tahulah. Sekali orang lelaki pergi tengok, pergi try, pergi abang kata haid tak main, saya pun pening lah. Pasal haid ini perempuan saja. Okey. Nabi SAW kata tujuan mabharatul lil fam, membersihkan mulut. Ni tujuannya. Jadi apa saja yang membersihkan mulut maka termasuk dalam makna sugi. Ada beberapa perkara yang kita boleh sebut ni. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Nabi kata la khulufu fami shaim indallahi atyabu min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bauan kasturi. Jadi adakah, pertama, kenapa Nabi suruh kita sugi? Sebelum nak hurai hadis ni, pertama macam kita sebut, kita bila sugi, sebelum masa wudu kita sugi, kita wudu diri kita kumur barangkali tak habis lagi, kita sugi. Bau, apabila orang ni badan dia segar, bersih, mulut dia pun bersih, perasaan dia lain. Dia menghadap Allah satu hal, so dia rasa dalam keadaan penuh ta'zim, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Kemudian dari segi hidup bersosial,
kita ni hidup bermasyarakat dan kita disuruh untuk salat berjamaah. Allahu Akbar, orang sebelah kita pening lah, bau deriak dah, bau rokok, setengah tu bau curut. Satu orang lain tak boleh nak baca apa, nak kena bagi dia lepas baca dulu, nak menapas tak boleh. Jadi agama dia mau penampilan yang baik. Sebab tu sebab tu tadi kita isbaghul wudu ataupun sebagian riwayat al wudu syatrul iman. Syatrul iman, sebahagian daripada iman. Syatr ni bahagian daripada iman. Kenapa? Kerana pada iman itu ada zahirnya. Orang yang saleh pada wajahnya pun nampak kesalehan. Allah ni kadang-kadang jadikan nur pada manusia. Kita tengok pada wajah tu ada cahaya nur, ada wajah kesalehan, ada wajah ahli ilmu, ada wajah ahli ilmu pada dia. Ni wajah orang tak wudu, wajah suram je, tengok muka pun ketat. Wudu sejukkan orang manusia. Sugi, hadis tadi yang harum di sisi Allah. Bila kita puasa, kita ada bau tak elok, bau, tapi yang tu harum di sisi Allah, bukan harum di sisi kita manusia. Kata orang kalau kawan kita puasa duk suruh kita bau mulut dia tak hantar bau kasturi, kata yang bau kasturi ni di sisi Allah. Aku ni bukan Allah, aku orang, jadi aku bau mulut orang busuk. Memang saya tahu bahawasanya di dalam pandangan mazhab Syafi'i dia makruhkan untuk bersugi selepas daripada zawal, iaitu selepas daripada gelincir matahari. Di atas antaranya penghujahannya hadis ni. Tetapi hadis wudu tadi yang Nabi kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu' ni, hadis ni adalah merangkumi semua. Hadis yang kata harum tu di sisi Allah, sedangkan agama tak suka manusia ganggu orang lain. Ada hadis yang dhaif yang menyebut idza sumtum fastaku fil ghada wala tastaku bil ashi. Apabila kamu berpuasa, gosok gigi masa pagi, jangan gosok gigi belah petang. Hadis ni dhaif. Sahabat Nabi kata mustahil, makana ya'muruhum an yuntinu afwahum. Nabi tak suruh depa busukkan mulut mereka. Maka walaupun kita puasa, kita sugi. Saya kata saya tak boleh sugi, saya tak boleh keluar mazhab, pulanglah. Tapi keluasan agama ni mazhab dia hormati, tetapi kaul nak dan lihat secara menyeluruh. Yang kita sebut yang pandangan yang satu lagi ini pun ialah pandangan di kalangan mazhab juga, iaitu bahawasanya kerana bukan soal kita dengan Allah saja, tapi Allah suruh kita jaga hubungan sesama manusia. Sebab itu dia suruh kita pakai wangi-wangian, dia suruh kita datang ke masjid dengan keadaan yang elok, duduk dalam saf yang elok. Maka mustahil pada bulan puasa semua orang begitu keadaan selekeh sekali, ataupun bagi orang yang puasa selekeh sekali. Ini tidak mungkin. Yang terakhir sebelum kita buka soalan ialah hadis ni adalah kita tengok jadi sunnah kepada orang yang nak semayang berwuduk sugi. Kita berui gigi ke, kita pakai sugi itu ke. Cuma saya yang nak pakai sugi itu, saya nak nasihatkan, pakai sugi itu bubuh dalam baju kita, tak usahlah bubuh di depan kapet orang. Pasal orang ni, kita mungkin tak rasa pancing, tahu pancing, kayu sugi kita, tapi orang lain dia rasa semacam Allahu Akbar, kita tak kayu sugi, dia pun duk tengok kayu sugi mana ni, tengok dengan daging korban duk ada lagi selah dia.
Ha? Kita nak simpan, kita simpan. Tapi ya, pakai yang itu pun sunnah. Kalau kita sugi pakai biasa pun juga sunnah, dapat pahala kerana menyucikan gigi kita. Jadi, setiap kali wudu, kata Ibn Daqiq Al-Aid, artinya maksudnya merangkumi setiap kali kita nak ibadat. Nabi SAW dalam riwayat, Aisyah kata bila dia masuk rumah dia bersugi. So dia cakap dengan isteri dia kan, kita kadang-kadang tak ni lah, isteri kita ni pergi makan laksa ni, tahu tu tapi Nabi dia high class punya kehidupan. High class ni bukan mesti pakai jamah, tengok dompet aku, mentaliti kelas ke-6, barang kelas pertama ni kebanyakan orang lah. Itu yang jadi masalah lah. Kita buat bilik air semua bagus, tapi pengguna mentaliti kelas patah habis kan, rosak habis, pipe tercabut. Jalan raya juga sama, tong sampah. Buat negeri ni pun saya ingat gagal lagi nak letak, ni plastik, yang ni kaca, yang ni kertas. Baca tu pun silap. Manusia ada disiplin. Kadang-kadang benda simple lah, walaupun tak ada ni kan, mau main masjid. Kita mungkin mata kita ni duk biasa dengan serabut. Orang kalau mesti serabut, dia kadang-kadang dia tak rasa tau benda-benda yang pada orang lain tak okey. Dia duk biasa macam tu dah. Tu saya kata kadang-kadang beza orang perempuan dengan orang lelaki ni ada jugalah kan. Budak-budak perempuan, lelaki. Orang yang bukan perempuan lelaki, orang yang kemas dengan tak kemas. Orang yang kemas ni nak pi keluar, ambil baju dia dulu, setrika, basuh baju. Bukan basuh baju sunnah. Setrika baju dia, kemaskan baju, bagi ada wangian. Wangian pun penting. Jangan wangian tu kita pergi cari wangian yang kita wangi orang lain busuk. Ini pun satu hal. Saya ada seorang kawan tu, dia mesyuarat sekali dengan saya tak tahu apa atar yang dia pakai, pening kepala. Saya ingat bukan saya ahli mesyuarat lain semua pening. Kalau kita orang lelaki ni pakai wangian, tanyalah pendapat isteri kita. Dia kata macam mana bau? Pening kepala abang, kita tukar lah. Pasal kadang-kadang hidung kita mungkin ada masalah fuse dia rosak ke apa. Sebab bukan wangian kita, wangian untuk orang lain bau. Wangian untuk, sebab tu kita nak hidup high class, kita pakai wangian. Kita mari kadang-kadang orang yang standard hidup dia kan, yang ikut kemas pakai wang. Setengah orang dia simple lah hidup, dia lagi tak busuk boleh. Orang lain lagi tak wangi jangan keluar, dia lagi tak busuk boleh. Tak busuk pun hidung dia pun dah jahanam lah, dia punya sistem tu. Ini saya sebut betul lah bab-bab ni kadang-kadang. Mari masjid juga sama, kemaskan janggut kita, rupa kita, kopiah kita. Ini berapa kali saya sebut, kopiah kita dikemas. Kopiah kita pula putih. Kadang-kadang sama ada kita represent diri kita atau represent mewakili isteri kita. Isteri kita mungkin dia kata, isteri dia tak basuh. Setengah orang tengok kan, kita tengok dia beli kopiah mana kuning putih rupanya dah memang kuning tak basuh punya. Ni orang perempuan pun kena tengok lah suami masing-masing. Saya dah sebab bab ni saya nak sebut lah sikit. Kita kena jadi orang yang ada, bila manusia ni disiplin dengan diri dia, dia akan disiplin dengan hal-hal yang lain. Bukan suruh beli baju baru, tak, pakai bagi kemas. Nabi ni dia pakai kemas, hatta takunu syamatan finnash, supaya kamu nampak tertonjol. Fa aslihu libasakum wa rihalakum. Nabi kita perelokkan pakaian kamu, kenderaan kamu. Kita nak main kerja, pergi keluar kerja, setrika baju dapat pahala. Pakai baju bagi kemas dapat pahala. Jangan pakai baju macam pak udang, tinggal atas bawah tinggi. Pakai bagi kemas. Ini hadis ni Nabi sebut lah, saya nak sebut poin lah. Nabi tak wajibkan, dia sunnah,
Tak wajib sebab takut beban. Ini satu kaedah agama, dia panggil al-masyaqqatu tajlibu taysir. Bila benda tu beban, maka dia menyebabkan keringanan. Nak semayang berdiri tak boleh, sakit kita, dia ringankan. Dia ringankan, kita boleh solat duduk. Tapi dengan kadar lah, kan asalnya semayang ni berdiri, kan. Fa in lam yastati' fa qa'ida. Sekadar dia tak mampu baru dia duduk. Kalau dia mampu, dia kena berdiri lah. Kita berdiri boleh, tiba-tiba oleh kerana kita saja pilih nak duduk bagi sembahyang fardu, tak boleh. Masa mula-mula kita boleh berdiri, kita berdirilah dulu. Melainkan kita tahu bila kita berdiri, sekali kita nak rokok, kita tumbang, itu kita duduk lah. Tapi kalau kita ada kursi, kita memang boleh berdiri, kita kena berdiri dulu. Bila kita berdiri, masa kita tak mampu berdiri lah, baru kita duduk. Kerana kita ambil rukhsah ini, kelonggaran ini, apabila kita memerlukannya. Apabila kita memerlukannya. Dan saya nak nasihatlah bagi orang guna kursi ni, bukan salah dah dia guna kursi, tapi kena jaga juga soft orang lain. Soft orang lain. Kadang-kadang dia nak fikir soft dia injak kursi dia tu nak bagi kaki dia sama dengan orang lain. Tapi bila kaki dia sama dengan orang lain, kaki kursi dia sudah makan kawasan orang lain. Jadi orang lain semua sah jadi terputus. Dia kena korbankan diri dia. Dia injak pergi depan, bagi ruang orang belakang untuk boleh salat. Supaya jangan kerana dia fikir diri dia terganggu sah orang lain. Bila mari sembahyang masjid, semua orang sembahyang dan keadaan wangian dan keadaan elok. Hatta wanita, walaupun ada larangan untuk dia gunakan perfume supaya orang lain bau dia, orang lelaki bau dia, tapi dia gunakan untuk diri dia supaya dia tak busuk. Itu tidak menyalahi syariat. Tiba-tiba main masjid, orang perempuan sembahyang, seorang tanu, seorang tani, seorang tandi, rapatkan saf. Itu solat berjemaah. Sebab itu kita memahami hal-hal yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Ada sebuah parti politik kata kalau dia merintah Perlis, dia akan membenarkan amalan mazhab Syafi'i di negeri ini. Apa pendapat doktor? Parti mana tu? Saya, negeri ini memang membenarkan amalan mazhab Syafi'i. Ini satu masalah saya nak sebut supaya dengar, tuan-tuan dengar, orang Perlis dengar, dan seluruh Malaysia ni dengar. Ini dia orang boleh potong pun saya nak sebut untuk orang lain dengar mudah. Apabila kita sebut imam yang mulia, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apa yang kita bayangkan? Ni ada dialog saya dengan sebahagian orang. Apa yang kita bayangkan? Setengah orang ni dia tak bayang, dia ingat Imam Syafi'i ni apa. Dia bayang bila teringat Imam Syafi'i, dia teringat kunut. Itu saja yang dia fikir tentang Imam Syafi'i. Dia teringat Bismillah kuat. Itulah perkara yang terlalu kecil bagi kehidupan Imam Syafi'i yang besar, yang merupakan imam, ilmuwan besar, tempat rujukan umat Islam. Imam Syafi'i imam saleh, alim, jalil, nasirus sunnah, pembela sunnah. Orang kata negeri Perlis tak ikut Imam Syafi'i. Ada beberapa pandangan yang mana negeri lain pun ada yang tak ikut, dan bab yang lain. Kita ikut, umpamanya selepas solat Imam Syafi'i dia tak zikir ramai dengan kuat imam.
boleh ikut, yang lain ikut yang sebaliknya. Kunut mungkin kita tak, tapi itu benda kecil. Ada negeri dia bahas bab benda ni. Saya kata di Perlis ni alhamdulillah, di segala semua tempat ada kelemahan dia, tapi ada banyak juga yang kita ikut. Di Perlis ni tak ada pusat kelab malam. Kau tuan-tuan pergi pub mana-mana, tak ada night club, tak ada pub. Hatta negeri ni kalau orang nak kata benda panggung wayang pun tak ada. Rumah-rumah huruf tak ada. Kalau imam yang jalil itu lihat, dibandingkan sebahagian tempat yang kata ikut Imam Syafi'i, negeri itu rumah huruf pun banyak, pub pun banyak, night club pun banyak. Adakah itu lebih utama dibanding, adakah kunut lebih utama dibanding kepada Imam Syafi'i daripada perbuatan-perbuatan itu semua? Di negeri yang kecil ini, kecil-kecil pun lebih besar daripada Singapura. Di negeri yang kecil ni, kalau adalah siapa pergi karaoke sampai pukul 12 malam, pagi esok berdering lah pejabat mufti. Apa ni mufti biar orang menyanyi sampai, manalah kita nak boleh dengar semua. Tapi artinya orang sensitif. Imam Syafi'i bukan dia pejuang hak tu, dia berjuang Islam keseluruhannya. Negeri yang kata kita ikut Syafi'i, fikir berapa banyak rumah hurut, berapa banyak pusat judi, berapa banyak kafe-kafe yang menyidangkan arak. Beritahu di negeri Perlis ni, di mana kedai yang menghidangkan arak secara terbuka, ataupun kita orang masuk situ orang duk minum arak? Tak ada. Ada satu dua tempat non muslim, tapi orang awam tidak kelihatan muslim yang terbabit dengan arak. Alhamdulillah. Kalau ada sembunyi kita tak tahu. Tapi ada negeri-negeri yang kata ikut Imam Syafi'i, saya tak tahu. Dia ikut bab kunut dia, yang lain dia tak ikut. Kalaulah Imam Syafi'i itu kunut saja yang awak fikir, kecil lah imam tu. Tapi kalau awak fikir Imam Syafi'i imam jalil, yang besar, yang mulia, kalau nak ikut dia, ikut benda-benda yang prinsipal. Imam Syafi'i tak maki orang. Di Perlis ni ceramah maki orang tak boleh masuk masjid. Ada orang abang kata, saya mula teringat dia baru kot nak bayar zakat dia kerja, zakat pendapatan di Perlis ya. Tapi dia berkata tak ikut mazhab Syafi'i, nak pergi bayar tempat lain lah. Saya tanya apa dia, taklah banyak sangat pun. Saya kata ada, ente tahu tak, zakat pendapatan itu sendiri bukan mazhab Syafi'i. Betul tak dia tak? Cakap tu bagilah. Zakat pendapatan tu ialah mal mustafad dalam mazhab Hambali. Bayar zakat pendapatan tu sendiri dah tak mazhab Syafi'i lah. Lepas tu dia garuk kepala. Habis tu anak kata ente Wahabi ya. Dia kata dah tak hang bayar Wahabi kita. Ini kadang-kadang sentimen yang tak faham. Parti politik ni pun sama lah juga. Kata kalau nak ikut mazhab Syafi'i yang betul ya bab parti tu, jangan kafirkan orang. Bagi tu demam lah. Imam Syafi'i tak kafir-kafirkan orang ni, tak maki-maki orang ni. Itu kalau nak ikut Imam Syafi'i. Adakah mengatakan hasrat kepada seorang perempuan untuk mengawininya dianggap sebagai melalui SMS sebagai khidbah, sebagai meminang? Ialah sebagai pinangan, tapi tengoklah saya meminang awak, dia bersungguhlah. Kalau setakat I love you, you love me, tak jadi. Tapi itu bukan berarti bila satu orang kata macam tu, orang lain tak boleh minang. Khitbah hanyalah apabila dia kata saya ingin menjadikan awak sebagai isteri. Perempuan kena kata setuju dahulu, baru berarti orang lain tak boleh pinang atas pinangan dia.
Ha? Ni dia pergi kata bina orang, betul orang lain dia nak suruh cup dulu, tak boleh. Ha? Ha. Itu maksudnya. Apa beza perkataan siwak bersih mulut dengan wala na'budu syai'an siwak? Oh, tu lain. Hatu siwak. Hatu siwa. Kaf tu kamu, khitab. Kami tidak sembah siwaka melainkan engkau. Itu bukan kami tak sembah kayu siwak. Tak apa, ni bahasa Arab. Saya malah nak ulas. Inilah isu politik ni. Peristiwa Memali. Dah tanya juga, tadi dah tanya dah. Dah. Saya sebut umum siapa nak sujud-sujud, tak mau sujud, tak apa. Peristiwa Mali salah siapa? Tak tahu salah siapa lah. Tetapi kalau tanya saya ingat hadis yang kita baca hari itu. Satu orang yang telah cedera kepala dia yang kita baca. Dia tak boleh berwuduk, cedera. Dia tanya kepada sahabat-sahabat lain, adakah bagi aku ni kelonggaran, rukhsah an atayammam, untuk aku bertayamum? Dia kata la, tak ada. Faghtasal, dia pun mandi. Bila dia mandi, famat, dia berhati, kepala dia cedera. Dia tanya sahabat-sahabat Nabi, ada kalangan, tak boleh ke aku tak ambil, aku tak mandi, bertayamum je? Mati dah. Nah, hadis Abu Daud. Berita sampai kepada Nabi. Nabi kata, qataluhu qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, maka Allah membunuh mereka. Padahal mereka bukan membunuh, mereka beri fatwa yang menyebabkan dia tu terbunuh. Sesiapa saja yang memberi fatwa sehingga orang lain terbunuh, qatalahumullah, maka mereka dibunuh oleh Allah. Nabi yang kata. Saya tak mahu ulas dalam, tuan-tuan faham setakat banyak tu. Siapa yang mengeluarkan fatwa sehingga orang tampil untuk membunuh orang dan bertempur sesama Islam tanpa sebab, dia menanggung dosa itu. Bagi yang mengeluarkan fatwa itu, bagi yang mengeluarkan fatwa itu. Bila terlalu sejuk, bolehkah berterusan tayamum? Jika terlalu sejuk, tak mampu dia ambil wuduk. Kalau sejuk sikit ya, sagi mandi boleh. Tak, sejuk yang dia rasa kalau dia ambil boleh memberikan kesan yang tak baik kat dia boleh bertayamum. Saya pernah dulu, lama lah, muda dulu, daripada Jordan pergi naik kereta, pergi buat umrah, balik salji tengah jalan dengan sepadan. Jadi saya keluar dari kereta, pergi ambil wuduk. Masa tu kita ingat kita kuat kan, saya ambil wuduk, jam semua ni, tangan jadi kerah. Ya Allah punya sejuk, tak tahu nak buat macam mana, tak tahu nak lari mana. Kita kalau panas ni, kena matahari, kita boleh lari-lari juga menyorok dia bang. Ini bila dia sejuk, luar sejuk, air kena sejuk, saya masuk dalam kereta, saya duduk bungkus. Itu yang orang boleh jam tu. Sebab tu sampai ke peringkat itu kita tak ambil wuduk, kita bertayamum. Macam tu juga orang yang sakit. Kadang-kadang orang lain tak sejuk, dia sejuk, dia sakit, kena ayak sampai terketak-ketak. Kita kata ayah ambil wuduk ayah, dia kata ayah tak boleh, kena ayak ni sejuk. Kami boleh, ayah tak boleh. Siapa? Oh, kita buat macam tu kat dia. Tak boleh ke cara lain, dia boleh berwuduk, walaupun dia boleh tayamum walaupun orang lain berwuduk, kerana masalah yang dihadapi. Seorang
Kawan jatuh cinta dengan isteri orang, bagaimana nak nasihatinya? Dia ada apa benda, jatuh cinta satu hal yang lain, bertindak satu hal yang lain. Kita tengok satu orang perempuan kan, kita tengok dia, kita jatuh cinta kat dia kan, terutama pelajar-pelajar universiti kan, yang mana pensyarah-pensyarah ni, contoh sebahagian ada pensyarah, saya pun pernah jadi pensyarah kan? Dia orang ni mudah terpengaruh dengan pensyarah ni. Tambah pensyarah kalau ada rupa apa sikit, cakap pandai sikit kan, orang yang dengar sama, orang perempuan yang dengar, orang berucap pun sama. Ataupun perempuan di pejabat, dia tengok bos dia, dia dalam hati dia jatuh cinta, tapi dia tak buat apa, dia jatuh cinta seorang-seorang dia gitu lah, tak ada apa lah. Takkan dah balik bila Allah berdosa dah jatuh cinta. Nah. Yang berdosa apabila dia mula bertindak, itu dia berdosa. Kerana cinta ni bukan benda boleh ni tolong bagi cinta 3 orang main, dia tak boleh. Dia hadir, dia hadir kepada manusia tanpa manusia. Kadang-kadang orang tengok satu orang tu, dia suka orang tu, tapi dia jangan bertindak. Kalau setakat dia tengok satu orang perempuan, dia jadi suka, dia tapi dia tak ada, dia tak buat apa. Bila dia tak buat apa, dia tak berdosa, masih dalam lintasan diri dia. Tapi once dia bertindak, dia pergi hubungi isteri orang itu untuk dia bercinta, maksud untuk dia bercinta, bukan jatuh cinta, bercinta untuk, di situ dia melakukan perkara yang haram. Kekangan masa di luar negara, jamak qasar atau jamak sahaja? Jika kita musafir, kita boleh jamak dan qasar. Adakah perlu jadi orang kaya untuk berpoligami? Bagus ya. Kau apa ni? Dia nak poligami ni kena ada orang yang mampu lah, bukan kaya. Nabi pun tak kaya, tapi berpoligami berdasarkan kepada diri dia dan diri yang orang yang dia poligami tu. Kalau semua orang menerima seadanya dengan kadar yang dia mampu, apa yang hendak dia lakukan sebagai suami? Pertama, menyediakan nafkah dan menyediakan tempat tinggal, nafkah makan, tempat tinggal dan juga pakaian. Jika dia dapat sediakan kepada semua isteri-isterinya, dia mampulah. Walaupun dengan kadar-kadar yang mana orang biasa hidup lah, taklah kaya, mungkin setiap isteri hidup biasa aja, dia mampu. Sebab tu kalau dia tak mampu kan, wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah, jika kamu bimbang kamu tak boleh adil, maka satulah saja. Jika dia mampu, maka dia, kalau dia kata mampu tu dengan cara bagi kasih sayang sama banyak, yang tu mustahil. Itu mustahil. Had ni fima la amlik, kata, wala ta'khudni fima la amlik, kata Nabi. Jangan kau ambil tindakan pada aku apa yang aku tak mampu, tak memiliki. Yang ni kita cinta. Kita ada 4 orang anak, kadang-kadang walaupun mulut kita kata kita sayang semua, tapi perasaan kita ada tak sama. Kadang-kadang disebabkan mungkin hak mana ambil berat lebih kat kita, kita ingat dia lebih. Tapi dari segi pembahagian, oleh kerana ayah sayang kau lebih, kau ambil lebih, kau kurang sikit. Tak boleh. Isteri, pembahagian semua sama. Cinta dalam hati tak boleh sama. Kalau kita mampu sediakan tu, maka kita mampu. Ataupun kita tak mampu, isteri tu mampukan. Ni bagi jalan tengok. Ni orang perempuan tak usah dengar. Yang ni saya abang lah dulu ni. Dia doa, bila kita kahwin, kita wajib sebagai suami menyediakan semua keperluan. Nafkah makan, tempat tinggal, pakaian, dan juga pembahagian secara adil, giliran di antara isteri. Mai satu isteri, satu perempuan, dia tawar kita, dia tak ambil lah saya jadi isteri. Kita kata tak boleh. Gaji ada Allah ni pun ngam-ngam ya. Ayat no kan. Dia kata
Dia kata tak payahlah, saya bukan mau gaji tu, saya bukan nak menikah gaji, saya nak menikah dengan awak. Yalah, saya nak bagi nafkah, Allah Ta'ala tuntut di akhirat besok. Gaji saya 7 kali gaji awak tu. Dia kaya kan, pasal dia mau kita pun, pasal dia tak ada siapa mau dah kot kan. Barangkali itu pun dah tak, mungkin dah orang mau tapi dia mau kita kan. Tak boleh tambah awak kata kaya, maintenance lagi mahal. Saya kata saya tak mau. Tak boleh, saya tetap, suami tetap keluarkan, wajib keluarkan nafkah. Dia kata saya maafkan awak dunia akhirat. Oh, ini peluang sudah bagus. Saya maafkan awak dunia dan akhirat. Betul ya? Esok tak boleh, tak. Saya, isteri saya kan boleh hilang sikit cari, hilang sikit cari. Nak bergilir ni tak mampu. Lagi dia tahu dia marah ni. Tak payah, dia kata. Takkan tak payah, dia kata. Sebulan, seminggu sekali dah mai. Saya banyak kerja sibuk, awak mai tak hari kacau pula. Dia kata biar betul. Ya, dia kata. Sehari tu kira awak tak ada lah outstation. Nak tanya, boleh tak kita kahwin dalam keadaan macam tu? Yang ni disebut dalam sebagai istilah mutakhirin guna istilah ni, dahulu tidak dipanggil sebagai misyar, daripada sayyar, misyar. Para ulama ada yang macam kata tak boleh, no. Tapi sebahagian besar di kalangan para sarjana, walaupun Ibn Utsaimin dia tawakuf pandangan dalam hal ni, sebagian besar sarjana menyatakan bahawasanya boleh sekiranya isteri itu setuju. Bukan kita yang paksa. I nak kahwin dengan you, tapi I dah buat ada syarat you tak boleh dapat sekian-sekian. Tak boleh. Ini dia yang propose benda tu. Dalil mereka dalil mereka kerana Nabi SAW dia di kalangan isteri dia ada yang membahagikan hari kepada dia, iaitu kepada Aisyah, lebih daripada tak ambil hari dia, memberikan hari pada Aisyah. Siapa dia yang bagi tu? Siapa dia? Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah, dia telah bagi hari dia kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sebab tu Aisyah dapat hari lebih. Hari tu hari Saudah. Saudah kata Rasulullah tak apa, tak payah mai, saya okey. Jadi dia telah bagi peruntukan dia kepada Aisyah, dia tanazul hak, dia tarik hak. Jadi berdasarkan peristiwa ni, mereka menyatakan jika ada isteri tu sendiri yang tarik hak dia, tak apa, selang sehari tak payah, seminggu sehari, sebulan 2 hari, lagi sekan kan, boleh ataupun tak. Kalau dia yang redha, maka boleh. Ni saya cerita sajalah, bukan saya suruh buat kan. Saya cerita pasal dia tanya, tak orang perempuan marah, membuat balik ni semua dia masa makan nasi. Pasal apa diam abang jangan duk fikir ni masa kuliah ke mufti ni. Mufti ni pun satu hal yang dia bagi pendapat-pendapat macam ni kan. Hukum baca dalam toilet, tak mau buang masa, boring. Jangan baca Quran, jangan baca kalimah Allah semua, baca berita tak termasuk dalam. Sebab ni tuan-tuan nak kena tahulah, toilet ni asalnya bukan tempat yang mulia, tapi zaman berubah, dia tetap tempat yang tak mulia, tapi toilet zaman dulu dia tak sama macam zaman sekarang. Dari sudut kebersihan dia dan seumpamanya pun begitu, dia tetaplah tempat yang tak bersih. Jadi kita janganlah bawa Quran dibaca, sementara duk tunggu tu baca orang satu juzuk, tak boleh lah. Tapi baca lah berita WhatsApp kawan kita ke apa, duk hanyut dalam tu berjam-jam, orang lain duk tunggu, dah rumah satu toilet, satu masalah, anak tak pergi sekolah. Fadilat jemaah di masjid dan di surau di rumah, mana yang lebih? Salat berjamaah di masjid. Kalau tempat tu surau, maksudnya tempat itulah
tempat solat berjemaah yang menjadi tempat penduduk yang diiktiraf oleh ulul amri, bukan surau yang untuk memecahkan daripada masjid, maka kita boleh salat di situ. Adapun semayang berjemaah di rumah tidak termasuk dalam maksud jemaah dalam hadis itu. Cumanya kalau dah tak ada peluang dah semayang di ni, terlambatkan kita, memang kita bersemayang berjemaah di rumah. Jemaah itu lebih baik daripada bersendirian. Tapi bukan maksud syarak berjemaah tu di rumah. Kalau tidak, masjid tak ada semua orang semayang jemaah. Kita hang lama tak main semayang jemaah, semayang di rumah. Tinggal tu imam seorang di masjid. Lagi ni tu imam kata, aku pun jemaah di rumah lah. Apa banyak soalan pasal nikah ni? Wali saya telah mewakilkan imam kampung untuk menikahkan saya, namun pada hari perkahwinan saya imam tersebut tidak dapat hadir dan mewakilkan pula kepada pembantunya. Adakah sah wakalah imam tersebut atau perlu ayah saya membuat wakalah baru? Sekiranya wakalah tersebut tidak sah, apakah status perkahwinan? Pertama, kita kira sah dululah. Cuma saya nak keadaan dia macam ni. Kalau ayah dia tu kata, saya wakilkan imam untuk jadi wali lah, wakil wali. Jadi dia maksud wakil tu untuk membolehkan perkahwinan anak tu berlaku, sebab dia tak boleh mai. Maksud dia. Jadi imam tolong uruslah macam mana pun bagi, jadi kira maksudnya saya telah redha lah, saya setujulah perkahwinan ni, wali tak bangkang. Itu maksud dia. Ada wali tu. Jadi wali telah bagi. Dan daripada, kalau sekiranya imam tu bagi pada siapa pun wakil, kata imam tu pula accident ke apa, tetap wali itu memang bersetuju, maka tidak ada masalah. Tetapi jika dia kata saya hanya wakilkan imam, orang lain saya tak mau sebab saya ada masalah ni sikit ni, ini akan ada masalah. Ini kan kerana dia tak benarkan orang lain jadi wakil. Tapi saya tak fikirlah macam tu, kerana kebiasaannya dia wakil pada imam tu, dia nak membolehkan perkahwinan tu berlaku lah. Jadi kita anggap macam dia dah bersetuju, dan imam itu pun telah dapat concern kepada dia. Kalaulah kata dia tak bersetuju, dia nak minta akad lain, dia kata masa tu katalah dia jenis buat kepala angin pula misalnya, yang mana dia kahwin tu sebahagian orang dia macam ni, dia ingat bila dah kahwin tak sah tu semalam tu berzina. Tak, semalam kahwin dia sah. Pada kadar itu, kerana dia menganggap bahawasanya sah pada keyakinan dia bukan derhaka Tuhan, kemudian berlaku kemuskilan dalam hal itu, maka di kalangan hal para fuqaha ada yang menyatakan bahawasanya anggap secara umumnya telah bersetuju. Sebahagian mereka menyatakan mereka boleh akad yang baru, adapun berhubungan sebelum itu tetap halal. Angkat baru kerana nak memuaskan hati bagi pihak wali, pihak wali. Jangan dah Allah telah berzina dah 2 malam. Ada. Orang kita ni kadang-kadang dia suka sangat bab-bab macam ni. Dia tafsirkan benda tu bagi jadi zina lah, apalah, padahal kau ni kahwin bagus punya kahwin. Macam tu juga puasa, dia tafsir bagi kau tu batal. Kalau sekiranya ini pun masalah, mahkamah ni masuk dia paling ni nak kena qadi ataupun hakim, nak kena orang yang faqih, bukan ketitah-ketah ini saja. Apabila membabitkan perselisihan di antara orang yang pihak-pihak yang berkahwin, asal agama ni yusur, mudah, bukan nak bagi jadi payah. Ni dia duk bagi jadi complicated lagi benda tu. Orang nak bagi selesai, dia nak bagi jadi masalah lagi. Sebab tu kadang-kadang hakim wanita ni perlih juga cadang kadang-kadang. Boleh, tapi bila main emosi ni kadang-kadang nak kena fikir balik, kan? Tak lah ni kita cerita di Myanmar tu. Jadi
Dia kata minta supaya cadangan kepada ni makmum lah, supaya aminkan apabila imam baca qunut nazilah. Orang Melayu ni memang dia jenis slow. Jadi kita sebenarnya bila imam kata Allahumma ansuril Islam wal muslimin, katalah belakang tu amin. Ni setengah tu amin. Itu yang jenis bagi salam tak jawab mau. Tak jawab salam ah. Jawab hati. Apa jawablah mati? Amin lah. Amin. Amin. Allahumma ansiril ikhwanana muslimina fi Rakhid. Amin kata. Cumanya sebahagian masjid saya tengok dia pergi mula Allah mahdina fi man hadait wa afina fi man afait. Yang tu doa untuk witir. Yang ni masuk terus doa dengan terus kepada doa qunut nazilah. Qunut nazilah. Mudah-mudahan Allah Taala rahmati kita semua insya-Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah.